Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga sihat dan ceria selalu. Kali ini kita akan teruskan dengan topik pengurusan data, tetapi fokus kita kepada mentafsir data daripada cartapai dan seterusnya kita akan menyelesaikan masalah melibatkan cartapai. Jom kita belajar. Cartapai. Cartapai mewakilkan data dalam bentuk bulatan. Kita lihat ciri-ciri yang terdapat pada sebuah cartapai. Tajuk, bulatan untuk mewakilkan data. Bulatan akan dibahagikan kepada beberapa bahagian dan di dalam setiap bahagian akan terdapat perkara dan juga peratus. Cartapai sangat berkait rapat dengan peratus, di mana satu bulatan penuh akan mewakili 100%. Sebagai contoh, 50% ditambah dengan 20% dan ditambah dengan 30% akan mendapat 100%. Jadi satu bulatan penuh cartapai bersamaan dengan 100%. Mentafsir data daripada cartapai. Contoh 1. Cartapai menunjukkan peratusan pokok buah-buahan yang terdapat di kebun Pak Ahmad. Jumlah pokok buah-buahan di kebunnya itu ialah 200 batang pokok. Kita tafsir data. Satu bulatan penuh cartapai mewakili 100%. Diberi jumlah keseluruhan pokok buah-buahan ialah 200 batang pokok. Ini bermaksud satu bulatan penuh ini juga mewakili 200 batang pokok buah-buahan. Jawab soalan berikut berdasarkan cartapai. Soalan yang pertama, berapakah bilangan pokok mangga di kebun Pak Ahmad? Kita rujuk semula cartapai. Pokok mangga diwakili oleh 50%. Jadi kita keluarkan data pokok mangga 50%. Kita darabkan dengan bilangan keseluruhan pokok iaitu 200. Jadi tukarkan peratus kepada pecahan 50/100. Kita darabkan dengan 200. Kita pemudahkan, potong atas, potong bawah, potong atas sifar dan potong di bawah sifar. Yang tinggal hanyalah 50. Kita darabkan dengan 2. Jadi sifar 5 darab 2, 10. Jadi bilangan pokok mangga ialah 100 pokok. Soalan kedua, berapakah bilangan pokok jambu di kebun Pak Ahmad? Pokok jambu sebanyak 30%. Kita keluarkan 30%. Kita darabkan dengan jumlah keseluruhan pokok 200. Jadi 30/100. Kita darab dengan 200. Permudahkan, potong sifar atas dan bawah. Sifar atas dan bawah. Yang tinggal 30, kita darabkan dengan 2. Sifar 2, sifar 3 darab 2, 6. Jadi pokok jambu adalah sebanyak 60. Soalan ketiga, berapakah bilangan pokok durian di kebun Pak Ahmad? Pokok durian 20%. Jadi 20%. Kita darabkan juga dengan jumlah keseluruhan 200. Tukarkan kepada pecahan 20/100. Darab dengan 200. Permudahkan, potong atas dan bawah. Pemudahkan sifar di atas dan bawah. Yang tinggal hanyalah 20. Kita darabkan dengan 2. Sifar 2, sifar 2 darab 2, 4. Jadi keseluruhan untuk pokok durian adalah sebanyak 40. Mentafsir data daripada cartapai. Contoh 2. Cartapai menunjukkan peratusan makanan kegemaran semasa sarapan bagi 40 orang murid. Diberi makanan tersebut ialah nasi lemak mewakili 45%, roti canai 35% dan biskut 20%. Satu bulatan penuh mewakili 100%. Diberi pada penyataan di atas, jumlah murid ialah 40 orang. Jadi, satu bulatan penuh juga mewakili 40 orang murid. Jawab soalan berikut berdasarkan cartapai. Soalan pertama, apakah makanan yang paling digemari oleh murid semasa sarapan? Jika dilihat kepada cartapai, peratusan terbesar diwakili oleh nasi lemak iaitu 45%.
Jadi, makanan yang paling digemari oleh murid semasa sarapan ialah nasi lemak. Soalan kedua, berapakah bilangan murid yang gemar makan biskut? Biskut diwakili oleh 20%. Jadi kita keluarkan 20%. Kita darabkan dengan bilangan. Bilangan murid ialah 40 orang. Jadi 20% kita tukarkan kepada pecahan 20%. Kita darabkan dengan 40 orang murid. Kita permudahkan, masukkan sifar, potong atas dan bawah, di atas dan di bawah. Jadi yang tinggal adalah 2. Kita darabkan dengan 4. 2 darab 4, kita akan dapat 8. Jadi, murid yang gemar makan biskut hanya 8 orang sahaja. Soalan 3. Kira bilangan murid yang gemar makan roti canai. Roti canai mewakili 35%. Kita keluarkan data 35%. Kita darabkan dengan bilangan murid seramai 40 orang. Jadi 35% darabkan dengan 40. Kita permudahkan, potong sifar atas dan bawah. Jadi 35, kita darabkan dengan 4. 5 darab 4, 20. 3 darab 4, 12. Kita tambahkan dengan 2. Jadi 14. 140, kita bahagikan. Masih ada lagi di bawah 10. Kita bahagikan dengan 10. Jadi sifar 10, kita akan dapat 1 di sini. Kita tolakkan 4. Sifar jadi 40. So kita darab dengan 4. Jadi 40. Selesai. Jadi bilangan murid yang gemar makan roti canai ialah 14 orang. Seterusnya, soalan yang terakhir keempat, hitung perbezaan. Perbezaan, kita perlu melakukan operasi tolak antara bilangan murid yang gemar makan nasi lemak dan biskut. Nasi lemak masih belum kita ketahui lagi berapa bilangannya. Jadi kita perlu cari bilangan yang gemar makan nasi lemak terlebih dahulu. Nasi lemak. Nasi lemak diwakili oleh 45%. Jadi 45% kita darabkan dengan bilangan murid iaitu 40 orang. 45% kita darabkan dengan 40. Potong sifar atas dan bawah. 45 kita darabkan dengan 4. 5 darab 4, 20. 4 darab 4, 16. Tambah 2, 18. 180. Jangan lupa kita masih lagi ada 10. Kita bahagikan dengan 10. 1, 10. Tolakkan 8. Sifar 10 darab 8. Kita akan dapat 80. Tolak. Selesai. Jadi, yang gemar makan nasi lemak ialah seramai 18 orang. Berbalik kepada soalan, perbezaan kita tolakkan. Yang gemar makan nasi lemak sebentar tadi kita telah perolehi iaitu 18. Beza kita tolakkan dengan gemar makan biskut. Biskut telah kita perolehi bilangannya pada soalan yang kedua iaitu seramai 8 orang. Jadi kita tolakkan 8 tolak 8, sifar 1. Jadi perbezaannya ialah 10 orang. Mentafsir data daripada carta pai. Contoh 3. Carta pai menunjukkan peratusan cara hadir ke sekolah pada setiap pagi bagi 50 orang murid. Peratusan basikal tidak ditunjukkan. Kita tafsir data. Berjalan kaki mewakili 60%, basikal tidak dinyatakan, manakala kereta dan van masing-masing diwakili oleh 10%. Satu bulatan penuh mewakili keseluruhannya 100%. Dan daripada penyataan di atas, 50 orang murid bermaksud satu bulatan penuh mewakili 50 orang murid. Soalan, apakah cara yang paling sedikit digunakan oleh murid untuk hadir ke sekolah? Berdasarkan carta pai, yang paling sedikit digunakan untuk murid hadir ke sekolah ialah kereta dan van kerana bahagian pecahannya adalah sedikit dan sama kedua-duanya iaitu 10%. Jadi cara yang paling sedikit digunakan ada dua iaitu kereta dan van. Soalan yang kedua,
berapakah peratusan murid yang hadir ke sekolah dengan menggunakan basikal? Basikal tadi tidak dinyatakan, jadi kita perlu cari. Satu bulatan penuh mewakili 100%, jadi kita kira terlebih dahulu apa yang ada, iaitu 60% telah ada dalam data. Begitu juga dengan 10% dan 10%. Kita tambahkan terlebih dahulu. Jadi di dalam data telah pun ada sifar 6, 7, 8, ada 80%. Keseluruhan tadi 100%, yang telah ada 80%. Jadi baki untuk basikal, kita tolakkan. 100% tolak dengan 80%. Pinjamkan. Jadi 10 tolak 8, 2. Jadi 20% ini merupakan peratusan untuk basikal. Kita masukkan dalam data, basikal 20%. Seterusnya, 3. Hitung bilangan murid yang hadir ke sekolah dengan berjalan kaki. Bilangan murid berjalan kaki. Berjalan kaki pada data diwakili oleh 60%. Jadi kita keluarkan 60%. Kita darabkan bilangan 50 orang keseluruhannya. Jadi selesaikan 60%. Kita darabkan dengan 50. Permudahkan, masukkan sifar atas dan bawah. Atas dan bawah. Yang tinggal 6 darab 5. Itu sahaja yang tinggal, jadi 30. Jadi murid yang berjalan kaki ke sekolah adalah seramai 30 orang. Soalan yang keempat, kira jumlah murid yang berjalan kaki dan berbasikal untuk hadir ke sekolah. Jumlah kita perlu tambahkan. Berjalan kaki telah pun kita perolehi, iaitu 30 orang. Kita perlu tambahkan dengan yang berbasikal ke sekolah. Berbasikal ke sekolah, kita belum tahu lagi bilangannya. Jadi kita perlu kira terlebih dahulu. Jadi berbasikal, lihat pada data 20%. Kita keluarkan 20%. Kita darab dengan jumlah murid 50. Jadi 20/100 darab 50. Pemudahkan, masukkan sifar atas bawah. Atas dan bawah. Yang tinggal 2 darab 5. 2 darab 5, 10 orang. Jadi jumlah murid berjalan kaki 30. Kita tambahkan dengan berbasikal 10. Jadi akan dapat jumlah keseluruhannya ialah 40 orang murid berjalan kaki dan berbasikal ke sekolah. Mentafsir data daripada cartapai, contoh 4. Cartapai menunjukkan peratusan rebin mengikut warna yang terdapat di dalam sebuah kotak. Peratusan rebin kuning tidak ditunjukkan. Jumlah rebin yang terdapat di dalam kotak itu ialah 200 gulung. Diberi, rebin merah mewakili 45%, rebin kuning tidak dinyatakan, rebin biru 20% dan rebin hijau 5%. Satu bulatan penuh cartapai mewakili 100% dan diberi di dalam kotak terdapat 200 gulung. Ini bermaksud satu bulatan penuh juga mewakili 200 gulung. Jawab soalan berikut berdasarkan cartapai. Soalan yang pertama, apakah warna rebin yang paling banyak ada di dalam kotak? Jika dilihat pada cartapai, bahagian terbesar bagi cartapai ini ialah rebin yang berwarna merah. Jadi, rebin yang paling banyak ada di dalam kotak ialah rebin merah. Seterusnya, soalan yang kedua. Kira peratusan rebin kuning yang terdapat di dalam kotak itu. Pada cartapai, rebin kuning tidak dinyatakan peratusannya. Jadi, kita perlu cari. Bagaimana kita hendak mencari peratusan rebin kuning? Kita tambahkan terlebih dahulu peratusan yang telah sedia ada, iaitu 45%, 20% dan 5%. Kita tambahkan 5 tambah 5, 10. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 2, 7. Jadi 70% yang telah sedia ada. Jadi kita cari baki peratusan, iaitu 100% keseluruhan. Kita tolakkan dengan 70%. Jadi yang tinggal
10 tolak 7, kita akan dapat 3. Jadi 30%. 30% inilah sebenarnya peratusan yang mewakili rebin kuning. Kita masukkan dalam data 30%. Seterusnya, soalan yang ketiga. Hitung bilangan rebin yang berwarna merah. Rebin berwarna merah mewakili 45%. Kita keluarkan 45%. Kita darabkan dengan bilangan keseluruhan rebin iaitu 200 gulung. Jadi 45/100 kita darabkan dengan 200. Permudahkan, potong sifar atas dan bawah. Sifar atas dan bawah. Yang tinggal 45 kita darabkan dengan 2. 5 darab 2, 10. 4 darab 2, 8. Kita tambah dengan 1, kita akan dapat 9. Jadi bilangan rebin berwarna merah ialah 90 gulung. Seterusnya soalan yang keempat. Berapakah beza? Beza kita perlu tolakkan antara bilangan warna rebin yang paling banyak dengan yang paling sedikit. Kita lihat semula cartapai. Bilangan rebin yang paling banyak, bahagian terbesar ialah rebin merah, dan rebin yang paling sedikit bilangannya ialah hijau. Jadi kita perlu tolakkan bilangan rebin merah dan rebin hijau. Untuk rebin berwarna merah, kita telah ketahui bilangannya pada soalan yang ketiga iaitu 90. Beza kita tolakkan. Tolak dengan yang paling sedikit tadi ialah rebin berwarna hijau. Jadi kita perlu kira terlebih dahulu bilangan rebin hijau. Rebin hijau diberi 5%. Kita darabkan dengan 200 gulung. Kemudian kita tukarkan kepada pecahan. Kita darabkan dengan 200. Potong atas dan bawah. Atas dan bawah. Jadi 5 darab 2. Kita akan dapat 10 gulung untuk rebin berwarna hijau. Jadi beza kita tolakkan paling banyak tadi 90 gulung warna merah dan paling sedikit 10 gulung berwarna hijau. Kita tolakkan sifar 9 tolak 1, 8. Jadi perbezaannya ialah 80. Kita telah pun selesai belajar untuk mentafsir data dan menyelesaikan masalah melibatkan cartapai. Sekian saja pelajaran kita untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye.